Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kelas. Apa khabar anak-anak semua di rumah? Baik, diharapkan anak-anak semua berada dalam keadaan sehat sejahtera hendaknya. Baik, hari ini kita akan sambung topik kita, subtopik baru iaitu kepentingan objek menyerap dan objek tidak menyerap air. Ini di bawah satu topik besar iaitu penyerapan. Baik, kita dah belajar sebelum ni bagaimana sesuatu objek boleh menyerap air dan sesuatu objek tidak boleh menyerap air. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana cara apakah kepentingan objek yang boleh menyerap air dan apakah kepentingan objek yang tidak menyerap air. Apa kegunaan dia? Contohnya objek yang menyerap air boleh buat apa? Objek yang tidak boleh menyerap air boleh buat apa? Mari kita tengok. Okey, jika anak-anak perhatikan dekat sini, apakah kepentingan objek yang boleh menyerap air? Perhatikan contoh di dalam situasi ini. Diberi satu situasi di mana ada sekeluarga di rumah. Sekeluarga ni duduk di rumah, dan jika kita perhatikan dengan betul, kita boleh lihat bahawa ada seorang ayahnya, seorang bapa yang sedang mengelap badan seorang bayi yang baru sahaja mandi. Ni baru lepas mandi. Jadi bapa ini menggunakan tuala. Tuala adalah satu bahan yang kita belajar boleh menyerap air dengan sangat-sangat baik. Boleh menyerap air dengan banyak. Jadi menggunakan tuala, kain tuala untuk mengelap bayi sehingga kering. Kemudian mari kita tengok apa lagi bahan yang boleh menyerap air. Mari kita tengok. Kat sini kita boleh nampak ni kawan awak ni. Kita tengok kakak ni sedang merawat luka seekor kucing. Dia rawat luka kucing dia. Wah, kalau kita tengok luka dia tu agak parah juga ya. Ini memang kena bawa pergi klinik ni. Sebab tengok tu kalau ikutkan pada luka ni darah dia banyak keluar. Jadi mungkin luka ni besar. Jadi rawatan pertama yang dilakukan oleh kawan awak ni adalah menggunakan kapas. Jadi kita belajar bahawa kapas adalah bahan menyerap cecair yang sangat-sangat baik. Bukan saja untuk menyerap air tetapi boleh menyerap apa-apa jenis cecair. Ini termasuklah darah, air yang tumpah ataupun bahan-bahan lain, air sirap, kicap dan sebagainya. Okey, jadi kita tengok kawan awak ni tengah menggunakan kapas untuk menghentikan pendarahan, untuk menyerap darah kucing yang terluka tersebut. Okey, jadi mari kita tengok yang lain. Kita tengok kat sini, ibu kepada kawan awak ni tengah mengemop lantai dengan menggunakan mop. Kita juga belajar bahawa mop ini adalah bahan yang sangat-sangat menyerap air dengan banyak. Jadi dia menggunakan mop untuk membersihkan lantai yang sedang basah, lantai yang sedang basah. Okey, baik. Apa lagi? Mari kita tengok. Itu bahan yang boleh menyerap air. Okey, mari kita tengok bahan yang tidak boleh menyerap air. Contohnya juga ada di sini. Seperti bekas baldi. Awak nampak bekas baldi warna biru itu. Bekas baldi itu digunakan untuk ibu kawan awak ni untuk membuang air atau untuk mengeringkan mop tu. Untuk masukkan air yang telah berada di lantai yang basah ke dalam baldi, untuk diperah. Orang kata perah mop tu, air dia masuk dalam baldi. Jadi baldi adalah diperbuat daripada plastik dan tidak menyerap air, dan baldi akan menakung air yang diperah tadi. Jadi kepentingan dia telah memudahkan urusan harian kita. Apa lagi contoh yang tidak boleh menyerap air? Contoh dekat lantai tu. Lantai tu diperbuat daripada batu marmar. Jadi batu marmar tidak menyerap air. Jadi ini sangat penting kerana lantai tidak basah. Air hanya ada pada permukaan
lantai itu sahaja, dan apabila dikeringkan dengan mop, jadi tiada lagi air dan kotoran-kotoran yang ada pada lantai boleh dibersihkan dengan air, kemudian dikeringkan dengan mop. Jadi itulah kepentingan bahan yang tidak menyerap air dan bahan yang menyerap air. Mari kita tengok lagi, ada lagi contoh dekat bawah ni. Ini banyak lagi. Sekarang awak tengok kawan awak yang sedang bermain badminton, tapi sebab dia kan dia berpeluh dengan kuat, jadi dia pun masuk dapur dan mencari tisu dapur untuk mengelak peluh dekat dahi dia. Kemudian kita tengok mak dia juga sedang berada di dapur. Mak dia tengah keringkan perkakasan dapur yang telah baru saja dia basuh. Maknanya nak bagi lagi kering cepat, jadi mak dia menggunakan tuala dapur. Okey, mari kita tengok banyak juga bahan-bahan yang tidak menyerap air dalam ini. Mari kita tengok satu-satu. Contoh ni seperti jug yang mak dia pegang itu, dan juga gelas-gelas dan mangkuk yang terdapat atas meja. Ini tidak menyerap air kerana gelas dan jug ini digunakan untuk menyimpan air atau untuk menakung air untuk kita minum, dijadikan bekas untuk meletakkan air dan supaya kita boleh minum. Jika tengok dekat belakang tu, dekat dapur ada banyak lagi bahan yang tidak menyerap air seperti ni, pipe tu, pipe aluminium tu, pipe aluminium besi ke tu, pipe besi yang disaluti aluminium supaya tidak berkarat. Baik, pipe itu tidak menyerap air, kerana kalau menyerap air pipe tu jadi basah kan, dia jadi lembut, nanti tak jadi pipe, jadi benda lain. Okey, tengok pinggan pun begitu juga, tidak menyerap air, jadi boleh digunakan untuk makan, boleh letak kuah kat situ, barulah sedap nasi yang kita makan kan. Okey, senang untuk dibasuh juga. Kemudian ada perkakasan dapur seperti kuali, periuk dan sebagainya. Walaupun contohnya kuali kan, kita jarang menakung air, kita boleh katakan kuali ni lebih sesuai untuk menakung minyak, kan kita tak gunakan air pun, kita gunakan minyak juga bentuk cecair, jadi minyak tidak diserap, tidak menyerap masuk dalam kuali, dan kita boleh gunakan untuk kuali untuk memanaskan minyak, kemudian kita masukkan bahan yang kita hendak masak dengan menggunakan minyak. Okey, kat belakang tu pun ada jug, nampak jug elektrik untuk memanaskan air. Jug tersebut juga tidak menyerap air, maka kita boleh masukkan air dalam jug tu, kita boleh panaskan, kita boleh masak air ya. Di situ juga ada periuk, belanga dan sebagainya. Baik, atas meja kita tengok, atas meja ni ada alas meja, nampak? Ada alas meja. Alas meja ni mungkin dibuat daripada plastik, bahan yang tidak menyerap air. Jadi jika ada apa-apa tumpahan atas meja seperti ada tertumpah nasi ataupun kuah ataupun kicap sebagainya, mak dia boleh ambil kain dapur yang dibasahkan, kemudian dilap pada permukaan meja, pembalut meja yang dibuat daripada plastik untuk membersihkannya. Jadi sebab dia tak menyerap air, jadi mudah dibersihkan dengan membasahkan meja tersebut dan dilap kering dengan menggunakan tuala dapur. Jadi tuala dapur yang digunakan bahan yang sangat-sangat menyerap air dengan cepat. Okey, baik. Itulah antara kegunaan harian bahan-bahan yang boleh menyerap air dan bahan yang tidak boleh menyerap air. Ada banyak lagi situasi di bawah ni. Sebagai contohnya ni. Tengok ada pakcik tu tengah berjalan dalam cuaca hujan. Maka pakcik tu menggunakan payung untuk melindungi dirinya daripada hujan ketika berurusan di luar rumah. Jadi payung dibuat daripada bahan yang tidak menyerap air. Jadi melindungi pakcik tersebut daripada basah kuyup. Dan pakcik juga menggunakan boot getah. Boot getah dibuat daripada getah yang
getah yang keras pada bahagian tapak dan getah yang lembut, agak lembut sikit pada bahagian atas dia supaya senang disarungkan kaki masuk ke dalam boot tersebut. Jadi boot ini dibuat daripada getah yang tidak menyerap air, jadi pakcik punya kaki ni tidak basah. Dan banyak lagi contoh, kalau kita tengok ada sebuah tong berwarna biru. Tong ni dibuat daripada bahan yang tidak menyerap air, jadi boleh menakung air hujan. Contoh lain kita tengok ada kereta. Kereta cermin yang dibuat daripada bahan yang tidak menyerap air, jadi air hujan tidak masuk ke dalam kereta. Dan juga badan-badan kereta yang dibuat daripada aluminium dan juga campuran yang digabungkan dengan rangka besi. Kalau kereta tu semua aluminium ni lembut, jadi kereta awak tidak selamat. Sebab itulah rangka kereta dibuat daripada besi yang ringan, diberi nama sebagai ataupun nama dipanggil alloy. Itu rangka kereta dan dibalut dengan aluminium. Aluminium ni yang lagi ringan daripada besi ataupun alloy. Kalau kita gunakan semua kereta kita pakai besi, maka kereta kita akan jadi berat. Jadi gabungan antara aluminium dengan alloy ataupun besi ini menjadikan kereta itu kukuh, ringan dan tidak boleh menyerap air. Jadi kita berada dalam kereta kita selamat dan selesa. Baik, objek yang boleh menyerap air dan objek yang tidak boleh menyerap air penting dalam kehidupan kita. Seperti contoh gambar yang cikgu terangkan tadi. Ada tiga situasi yang cikgu terangkan tadi. Okey, baik. Mari kita ulang balik. Mari kita lihat ini. Apa yang kita dah pelajari sepanjang tajuk penyerapan ini. Mari kita tengok ulang kanci ini. Jelaskan objek-objek berikut mengikut kebolehan menyerap air. Kita tengok mana yang boleh menyerap air ya. Kita tengok. Mari kita tengok. Tisu dapur. Ya, tisu dapur memang sangat-sangat boleh menyerap air. Duit siling rasa tidak boleh menyerap air. Beg kertas boleh menyerap air tetapi dengan kadar yang perlahan. Klip kertas dibuat daripada besi memang tidak boleh menyerap air. Kemudian soalan kedua, susun objek-objek yang berikut berdasarkan keupayaan menyerap air mengikut urutan menaik. Lagi banyak air diserap, lagi tinggi maknanya menaik. Kita tengok. Kita ada surat khabar, kain lap dengan kad Manila. Berdasarkan keupayaan menyerap air mengikut urutan menarik. Okey, baik. Okey, baik. Mari kita lihat objek yang menyerap air yang paling atas sekali adalah kain lap. Yang paling atas sekali kain lap. Ini susun menurun, susun naik. Okey, baik. Okey, yang paling bawah sekali boleh menyerap air adalah kad Manila Card. Kad Manila Card ni kertas yang dibuat daripada kertas tebal kertas yang tebal. Kad Manila Card yang selalu awak guna untuk buat projek awak tu, yang awak tampal dekat papan kenyataan dalam kelas awak tu. Itulah dia kad Manila Card. Nak buat jadual, bertugas, kita guna kad Manila Card dan ia dibuat daripada kertas yang tebal. Jadi dia menyerap air dengan sangat perlahan. Yang kedua adalah kertas surat khabar. Bagaimana kita tahu kertas surat khabar akan menyerap air dengan perlahan? Kerana kita telah buat eksperimen. Kita dah buat eksperimen. Ni eksperimen kita. Nampak? Ni eksperimen kita. Dan kita dapati kertas surat khabar menyerap air dengan paling sedikit. Kita dapat kesimpulan dekat situ. Okey, seterusnya apa lagi bahan? Bahan lah akhir sekali yang paling banyak menyerap air adalah kain lap. Ini juga kita dapat daripada eksperimen yang kita buat sebelum ni dalam video yang sebelum ni. Kain merupakan bahan menyerap air dengan sangat banyak dan sangat cepat.
Baik, mari kita terus ke soalan ketiga. Nyatakan kepentingan objek-objek yang berikut. Kita ada tisu, ada baju hujan, kain tuala dan juga payung. Kepentingan dia kain tisu untuk membersihkan permukaan, membersihkan objek, membersihkan diri kita, kan, membersihkan diri kita daripada peluh, daripada bahan yang tumpah tengah-tengah makan, tumpah kicap dekat atas baju kita. Jadi kita lap dengan tisu. Kalau tengah-tengah makan, tumpah pula air dekat atas meja, kita menggunakan tisu untuk mengelap. Kepentingan tisu untuk menyerap air dengan lebih cepat. Okay, kemudian baju hujan. Apa kepentingan baju hujan? Untuk melindungi diri kita daripada hujan. Kalau kita berada dekat luar ataupun kita tengah menaiki motosikal, kita tidak dilindungi dengan objek lain. Contohnya objek lain tu kereta, kita tak naik kereta, kita mungkin naik motor ataupun kita mungkin berada di luar dalam perjalanan balik ke rumah. Kita jalan kaki dan sebagainya. Jalan kaki dengan mak awak, dengan ayah awak ke, dengan atuk awak ke yang ambil awak daripada sekolah, kan. Jadi tiba-tiba keadaan hari hujan, jadi kita menggunakan baju hujan untuk melindungi diri kita. Bukan sekadar penggunaan di luar, contohnya balik sekolah saja. Orang lain juga menggunakan untuk benda lain, contohnya pekerjaan, membina membaiki saluran paip dan sebagainya ketika hari hujan, kan. Jadi dia nak melindungi diri supaya tidak sejuk dan tidak basah. Nanti takut demam pula, nanti esok lagi nak sambung kerja lagi, kan. Jadi mereka menggunakan baju hujan. Banyak lagi kegunaan baju hujan sebenarnya, dan baju hujan ni dihasilkan dengan pelbagai jenis. Ada baju hujan tu dibuat daripada jaket yang selesa. Dalam dia ada macam kapas-kapas, ada fabrik yang selesa di mana boleh menyimpan haba, kan. Lepas tu dekat luar dia adalah anti penyerapan air, tidak menyerap air. Jadi selesa, boleh digunakan pada waktu dalam kita keadaan sejuk dan boleh gunakan pada waktu ketika hujan. Okey, seterusnya kain tuala. Kain tuala ni kepentingannya macam tu lah. Lepas kita mandi, kita menggunakan kain tuala untuk mengelap semua air yang melekat pada badan kita. Kita gunakan juga kain tuala dapur sebagai contoh untuk membersihkan persekitaran dapur ataupun perkakasan dapur, ya. Kemudian payung. Payung ni sangat penting, bahan yang tidak menyerap air selain daripada baju hujan. Payung ni biasanya ramai orang guna, bukan untuk hujan saja tapi untuk lindungkan diri daripada cuaca panas, ya. Cuaca panas. Jadi kita menggunakan payung. Ada payung yang bukan sekadar dibuat semata-mata untuk kalis air, tetapi juga untuk kalis cuaca panas, sebab dia punya warnanya boleh memantulkan cahaya, ya. Okey, baik. Jadi inilah antara 4 kepentingan objek yang terdapat pada dalam skrin ni. Apa kepentingan dia? Okey, baik anak-anak, mari kita ingat semula apa yang kita telah pelajari seminggu ni. Okey. Kita dah pelajari bahawa ada objek yang boleh menyerap air. Ada objek yang tidak boleh menyerap air. Kita boleh bahagi kepada 2. Ni tajuk utama kita, penyerapan, dan kita bagi kepada 2. Yang pertama yang boleh menyerap air. Seperti apa? Sapu tangan, tisu dapur, apa saja jenis tisu tandas boleh menyerap air. Kertas, surat khabar, kain lap boleh menyerap air. Okey, seterusnya span. Dalam ni span tak ada, Span biasanya yang ibu awak guna dekat dapur nak bersihkan pinggan tu, guna span supaya dapat menyental kotor-kotoran yang ada pada perkakasan dapur. Kemudian apa yang tidak boleh menyerap air? Yang tidak boleh menyerap air seperti klip kertas, pemadam, mainan yang diperbuat daripada plastik, straw dan apa-apa juga bahan
bahan plastik. Apa dia kepentingan dia? Ni seperti dalam gambar yang seperti apa yang cikgu terangkan di dalam sesi yang tadi. Baik, jadi di situ saja yang apa yang dapat cikgu terangkan antara apa yang kita telah pelajari sepanjang minggu ini. Diharapkan murid-murid dapat sedikit sebanyak ilmu yang kita kongsikan di sini. Jika murid-murid anak-anak di rumah perhatikan, memang sangat-sangat banyak peralatan yang yang boleh menyerap air dan tidak boleh menyerap air, kan. Okey, baik. Jadi dengan itu cikgu tamatkan kelas pada hari ini. Itu saja yang cikgu nak kongsikan. Baik, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye.